Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertamanya marilah sama-sama kita rakamkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah iman dan Islam itu secara berterusan, dan mudah-mudahan Ramadan yang datang pada kita pada kali ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dalam kesempatan pada tengah hari ini, insya-Allah saya akan cuba sebutkan beberapa perkara yang menjadi keutamaan dalam kehidupan Muslim kita saat di mana masyarakat Islam dan umat Islam berada dalam kepungan kehidupan jahiliah, sehingga mereka sukar untuk membuat suatu pilihan, menetapkan pendirian dan sikap, memilih yang terbaik, dengan sebab ujian yang datang itu terlalu besar dan terlalu berat bagi umat Islam. Pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada suatu ketika Rasulullah selesai menunaikan salat asar berjamaah bersama dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Menjadi kebiasaan bagi Nabi menyampaikan ucapan dan pesanan-pesanan kepada sahabat dalam masa yang ringkas. Tetapi pada hari tersebut Sa'id Al-Khudri menyatakan pesanan Nabi pada hari tersebut berbeza daripada pesanan-pesanan yang lain. Bahkan Nabi mengambil masa yang agak panjang. Sehingga Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, hafizahu man hafizah. Sesiapa yang dapat mengingatinya, dia pasti akan ingat. Siapa yang beri fokus dan perhatian kepada ucapan Nabi pada hari itu, sudah pasti dia akan dapat ingat apakah pesanan-pesanan daripada Nabi. Wan nasiyahu man nasiyah. Dan mereka yang tidak memberikan tumpuan dan perhatian kepada apa yang Nabi sebutkan pada hari itu, mereka tidak akan ingat. Bahkan disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu gambaran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ad-dunya hulwatun khutir. Sesungguhnya, kata Nabi, dunia itu adalah merupakan suatu tempat yang amat menyeronokkan, yang mengembirakan manusia, yang meletakkan manusia dalam keadaan penuh keseronokan. Dan bumi yang ada terbentang di hadapannya itu adalah penuh dengan suatu yang menakjubkan.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat tentang kehidupan manusia yang terdedah kepada ujian-ujian yang berat, sehingga terkadang manusia itu gagal untuk melimpasi ujian tersebut. Antara ujian dunia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian yang akan berlaku di atas dunia ini, antaranya ialah ala fattakud dunya, ujian dalam bentuk dunia. Keseronokan dan keasikan manusia terhadap dunia ini kadang-kadang melupakan mereka dan melalaikan mereka daripada perintah Allah. Dan Nabi sebutkan ujian yang kedua yang berat yang akan dihadapi oleh umat Islam, ala fattakun nisa. Ujian yang kedua antaranya ialah, kata Nabi, ujian yang datang daripada kalangan golongan nisa, golongan wanita. Sama ada di kalangan adik-beradik ataupun di kalangan isteri, di kalangan saudara-saudara perempuan dan sebagainya. Fitnah itu akan datang daripada sudut mereka. Maka dalam ujian-ujian yang akan dihadapi itu, wa kana fima qala, Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan bahawa dalam situasi itu Rasulullah mengingatkan kepada kita. Antaranya kata Nabi, ala la yamna'anna rajulan haibatan nas an yaqula bihaqqin idza alima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan yang panjang pada hari tersebut, jangan ada di kalangan kamu, kata Nabi, mereka yang tidak berani untuk menyatakan sesuatu kebenaran itu dengan sebab kehaibatan manusia yang berada di hadapannya. Dan pesanan-pesanan ini menggambarkan kepada kita bahawa Islam itu berhajatkan kepada umat yang mempunyai kualiti yang begitu tinggi dalam kehidupan Muslim. Sebab itulah lahir para ulama dalam kehidupan Muslim ini, lahir para ulama yang menjadi penyambung lidah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Saya nak ulang sedikit apa yang saya sebutkan tadi, bahawa antara ulama-ulama yang lahir untuk menyambung risalah nabawiyah itu ialah, antaranya ialah Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Saya nak sebutkan dua karakter ini pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita akan dapat ambil sedikit pengajaran daripada peristiwa yang berlaku kepada mereka berdua. Imam Ahmad bin Hanbal ni tuan-tuan, minta maaf, Imam Malik. Imam Malik adalah seorang ulama yang lahir di zaman Harun Ar-Rasyid. Zaman pemerintahan Harun Ar-Rasyid ini dipenuhi dengan ujian yang begitu hebat. Pernah suatu ketika waktu Harun Ar-Rasyid memimpin wilayahnya itu, Allah menguji pemerintahannya itu dengan berlakunya kemarau yang begitu panjang, sehingga Harun Ar-Rasyid terpaksa buat kerahan kepada rakyat dia untuk turun bersama-sama mendirikan solat sunat meminta hujan. Bila laksanakan solat sunat tadi, semua rakyat dia turun, daripada kalangan kanak-kanaknya, belianya, orang dewasanya, orang pemudanya, muslimatnya, orang tua dan sebagainya turun
untuk sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Taala masih uji mereka, di mana hujan tak turun sewaktu mereka minta, dan selepas daripada itu juga hujan tak turun. Sehinggalah masa yang diambil begitu lama, dan disebutkan bagaimana suatu ketika setelah masa yang begitu lama berlakunya kemarau tadi, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka setumpuk awan yang begitu hitam. Satu awan yang warnanya hitam, yang dilihat pada asalnya jauh daripada lokasi mereka, tetapi semakin lama semakin dekat dengan kedudukan di mana Harun Ar-Rasyid memimpin pada masa itu. Dan awan yang hitam tadi semakin lama semakin dekat dengan wilayah mereka, sehingga sebahagian daripada rakyatnya hampir pasti confirm bahawa awan itu akan mencurahkan air di kawasan mereka. Habis, maknanya kanak-kanaknya dengan orang tua, orang dewasa, ibu dan sebagainya turun ke padang untuk meraihkan hari yang mereka tunggu begitu lama. Dan berita ini disampaikan kepada Harun Ar-Rasyid, yang mana Harun Ar-Rasyid pada masa itu berada di pejabat. Lalu dia keluar daripada pejabatnya dan tengok bagaimana rakyatnya berhimpun dalam keadaan penuh kegembiraan. Saat itu Harun Ar-Rasyid melihat bagaimana awan yang semakin dekat dengan tempat mereka, dengan awan yang begitu hitam, seolah-olah hujan akan turun pada bila-bila masa. Tiba-tiba awan yang kelihatannya menghampiri lokasi mereka tadi, tiba-tiba mereka awan tadi menyimpang daripada pergerakan asal yang semakin dekat kepada mereka, dan awan itu ke arah lain, bergerak ke arah lain. Sehinggalah disebutkan bagaimana awan yang semakin jauh tadi menyebabkan rakyat yang ada pada masa itu berhimpun di padang dalam keadaan yang mula duka cita. Kanak-kanak dah ada yang menangis, orang tua dah ada yang mengeluh dan sebagainya. Sehingga Harun Ar-Rasyid pada masa itu tengok keadaan itu, dan dia bangun, dia berdiri, dan tangannya menunjukkan ke arah awan. Lantas dia berkata dengan suatu perkataan yang masyhur, umturi haitsu syi'ti, umturi haitsu syi'ti fa inna kharajaki sayuhmilu ilaina. Wahai awan, turunlah kamu di mana kamu nak turun. Kamu boleh turun di kampung kami, di kampung seberang, di hujung kampung sana, ataupun di hujung dunia sekalipun. Umturi haitsu syi'ti fa inna kharajaki sayuhmilu ilaina. Ketahuilah bahawa sesungguhnya di mana sekalipun kamu turun, bahawa natijah daripada turunnya hujan itu, dia akan kembali ke ibu negara ini. Nak gambarkan bagaimana Harun Ar-Rasyid ni seorang yang kuat pergantungan dia terhadap janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Harun Ar-Rasyid ni dia memimpin dengan mendapatkan maklumat dan report daripada rakyat. Apa keluhan rakyat, apa keluhan masyarakat, dia akan dapat maklumat itu setiap bulan. Dia himpunkan pegawai-pegawai dia, dan pegawai dia akan laporkan. Di antara laporan yang diberikan kepada Harun Ar-Rasyid ialah dimaklumkan bahawa di dalam wilayah dia ada seorang ulama yang mengajar. Ada satu ustaz yang mengajar. Dan waktu penyampaian kuliah dia disampaikan, orang yang datang mendengar semakin bertambah. Penuh. Surau, masjid penuh. Dan kuliah dia itu amat berterus terang. Maknanya tidak dalam keadaan sembunyi, tetapi dia menyampaikan hujah dia, fakta dia dengan secara yang tegas, secara yang berani. Bila diberitahu kepada Harun Ar-Rasyid minta cek siapa sebenarnya ustaz. Daripada mana lahir dia, di kampung mana, besar dia di mana, kelulusan dia macam mana, ibu ayah dia siapa. Harun Ar-Rasyid nak tahu. Pegawai tadi buat semakan, cek daripada berbagai sumber, lalu dia sampaikan maklumat kepada Harun Ar-Rasyid.
Antara yang disampaikan kepada Harun Ar-Rasyid ialah dia menyebutkan bahawa ustaz yang mengajar itu namanya ialah Imam Malik. Imam Malik. Dia ceritakan tentang kampungnya, asal usul dia, ibu bapa dan sebagainya. Harun Ar-Rasyid bila dengar nama Imam Malik, dia segera minta supaya ikhtiarkan untuk jumpa dengan Imam Malik dan minta supaya Imam Malik datang ke istana bagi menyampaikan kuliah. Datang ke istana untuk sampaikan kuliah. Aku akan kerahkan semua sekali yang ada di istana ni untuk datang dengar kuliahnya. Maklumat itu disampaikan. Selepas habis kuliah Imam Malik, pegawai tadi beritahu kepada Imam Malik bahawa dia menyampaikan salam daripada Harun Ar-Rasyid. Kemudian dia sampaikan hasrat Harun Ar-Rasyid supaya Imam Malik datang ke istana bagi menyampaikan kuliah. Tiba-tiba Imam Malik jawab dengan suatu perkataan yang kontra. Dia sebutkan bahawa sampaikan salamku kepada Harun Ar-Rasyid dan maklumkan kepadanya kalau sekiranya Harun Ar-Rasyid nak memahami agama, nak memahami Islam, minta Harun Ar-Rasyid supaya datang ke masjid, ke surau tempat di mana kuliah disampaikan bersama dengan masyarakat dan rakyat yang lain. Sebab disiplin dari segi ilmunya, kata beliau, al-ilmu yu'ta la yu'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Maknanya siapa yang nak memahami Islam, maka dia kena ikhtiar mencari. Dan dia sebut perkataan itu khusus untuk Harun Ar-Rasyid yang memimpin pada masa itu. Bila pegawai tadi maklum kepada Harun Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid terdiam, tak sebut apa-apa, sepatah pun tak komen. Sebab dia agak terkejut, sebab ada lagi orang di zaman dia itu, rakyat di zaman dia masa dia memerintah, yang tak bersedia untuk datang ke istana. Dia ambil masa yang agak lama, 2-3 bulan selepas daripada itu, dia ikuti perkembangan kuliah Imam Malik, tapi dia tidak bicarakan dengan sesiapa. Sehinggalah 2-3 bulan selepas daripada itu, Harun Ar-Rasyid panggil balik pegawai tadi. Dia maklumkan kepada pegawai tadi bahawa sampaikan salam aku kepada Imam Malik dan beritahu kepada Imam Malik, insya-Allah aku akan hadir kuliah dia untuk mendengar dan memahami Islam. Cuma dia kata, aku minta supaya bila aku pergi nanti, minta supaya Imam Malik tolong sediakan sebiji kursi untuk aku duduk. Tak biasa dia duduk sela macam kita ni barangkali. Dia minta supaya disediakan sebuah kursi untuk dia. Hajat itu disampaikan, dan Imam Malik bila dengar hasrat tadi, dia mengalu-ngalukan kedatangan Imam Harun Ar-Rasyid. Dan dia kata, kalau setakat sebuah kursi untuk aku sediakan, insya-Allah tak ada masalah. Hari yang ditetapkan itu, bila tunggu Harun Ar-Rasyid tak sampai, dia mulakan kuliah. Masa kuliah berjalan, tiba-tiba sampai rombongan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid kata, tolong pergi cek ada ke tidak. Belum masuk tu dia minta pegawai dia pergi cek dulu. Pegawai dia masuk, pergi cek, beritahu dia ada, kata. Apa yang ada? Dia kata Imam Malik ada. Aku bukan suruh cek Imam Malik, dia kata aku suruh cek kursi aku nak duduk tu ada ke tidak. Dia tak peduli Tok Guru ada ke tidak, tapi yang dia nak kursi itu ada. Bila kata ada, dia masuk, naik atas masjid. Tiba-tiba Imam Malik nampak kedatangan Harun Ar-Rasyid. Dia maklumkan dalam majlis tu, dan dia minta beri laluan untuk Harun Ar-Rasyid masuk sampai ke kursi yang disediakan. Bila Harun Ar-Rasyid masuk,
disebutkan bagaimana Harun Ar-Rasyid ni tidak bersalam dengan orang yang ada di kiri kanan laluan itu. Boleh jadi Harun Ar-Rasyid tak nak ambil masa yang panjang, tapi persepsi masyarakat pada masa itu barangkali mereka melihat dalam keadaan sedikit sombong yang ada kepada Harun Ar-Rasyid. Bila Harun Ar-Rasyid duduk di kerusi yang disediakan untuk beliau, Imam Malik mulakan kuliah. Kebetulan pada hari itu kuliah Imam Malik adalah kuliah yang berkait dengan ilmu hadis. Lalu dia pun baca hadis. An fulan an fulan an fulan wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik kata Nabi pernah bersabda, man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah, atau kama qala. Kata Imam Malik, Nabi sebut dalam suatu hadis dia, barang siapa yang ada sifat tawadhu', sifat merendah diri, sifat di mana manusia memuliakan manusia yang lain. Orang yang ada sifat tawadhu' ini, kata Nabi, rafa'ahu Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan angkat kedudukan dan martabat. Wa man takabbara wada'ahu Allah, dan barang siapa yang ada sifat takabbur, orang yang ada sifat takabbur, orang yang ada sifat sombong, orang yang ada sifat ego dan sebagainya, wada'ahu Allah, nescaya Allah Ta'ala akan turunkan kedudukan dia dan martabat dia dari sisi manusia yang lain. Bila Imam Malik baca hadis tadi, orang yang hadis semua jeling kepada, semua tengok ke arah Harun Ar-Rasyid. Tak berani tengok macam kita tengok gini, risau. Lepas hantar kat Dabung Gua Musa. Walaupun orang Dabung Gua Musa ni cukup seronok kalau tuan-tuan pergi. Saya baca surat khabar 2-3 hari baru ni, ada disediakan rumah untuk mereka, tak nak pergi sebab lebih suka duduk dalam keadaan itu supaya masyarakat lebih simpati kepada mereka. Ada juga treat macam tu. Imam Malik bila habis dia baca hadis tadi, orang tengok kepada Harun Ar-Rasyid. Bila orang tengok Harun Ar-Rasyid, rupa-rupanya masa itu Harun Ar-Rasyid sedang menggelonsor turun daripada kursi dia. Duduk bersela macam orang lain, satu level dengan orang lain, sehingga orang di sebelah dia tanya dia, kenapa tuan turun sedangkan Imam Malik telah menyediakan kursi untuk tuan? Jawab Harun Ar-Rasyid, aku terkesan dengan hadis yang dibaca oleh Imam Malik tadi, di mana Imam Malik menyebutkan bagaimana Nabi SAW menyatakan orang yang ada sifat sombong dalam dirinya, takabur dalam dirinya, angkuh dengan sifat diri yang ada kepada dirinya, wada'ahu Allah, nescaya Allah Ta'ala akan turunkan dirinya, kedudukannya daripada tempatnya itu. Maka dia kata, sebelum Allah Ta'ala menurunkan aku daripada kedudukan aku, lebih baik aku turun dahulu sebelum Allah Ta'ala turunkan. Bagaimana pendekatan dan pemikiran seorang tokoh di zaman Imam Malik ni tuan-tuan, berlaku satu kematian. Ada satu muslimah yang meninggal, yang mati. Kemudian bila meninggal, keluarga si mati tadi pergi cari tukang mandi mayat. Dapat 3 orang yang biasa menguruskan mandian mayat ini. Lalu mereka janji masa sekian untuk dimandikan. Bila sampai masa, 3 orang yang ditugaskan untuk memandikan mayat tadi datang ke rumah yang berkenaan, beri salam dan minta izin untuk masuk memandikan mayat. Bila dia dibenarkan masuk, 3 muslimat tadi mula memandikan mayat. Ada yang bahagian kakinya, bahagian kepala dia, bahagian badan dia. Seorang daripada kalangan mereka ditugaskan untuk membasuh dan membersihkan di bahagian sulit mayat. Waktu dibasuh bahagian sulit mayat, tiba-tiba
tangan orang yang membasuh itu tiba-tiba melekat di bahagian sulit mayat. Dia melekat. Bila dia tarik tak terlepas, seperti digap tangan. Bila dia cuba beberapa kali tak dapat, dia beritahu kepada kawan di sebelah dia, tolong dia supaya bantu dia. Bila kawan ni datang sebelah kiri dia pegang tangan ni untuk tarik, mereka tarik, dua orang tarik, tak juga terlepas. Lalu diberitahu kepada kawan yang seorang lagi, tiga orang datang tarik tangan muslimat yang melekat di bahagian sulit mayat tadi, juga tidak terlepas. Bila keadaan itu berlaku, tuan-tuan, mereka bincang macam mana nak selesaikan masalah ni. Akhirnya ambil satu keputusan untuk merujuk masalah itu kepada ulama. Sebab masalah yang berlaku adalah atas urusan agama, maka nak selesaikannya mestilah dirujuk dengan ulama. Dua ni keluar. Yang mayat dengan tangan, yang muslimat yang tangan dia melekat tu tunggu di situ, dan ditutup aurat mereka. Kemudian dua orang tadi muslimat tadi keluar cari ulama. Bila jumpa seorang ulama, mereka ceritakan isu yang berlaku, masalah yang berlaku. Ulama yang pertama tadi sebut, nak selesaikan masalah ini oleh kerana ada dua, satu yang hidup dan satu yang mati, maka nak selamatkan yang hidup, kata ulama yang pertama tadi, mesti potong di bahagian yang mati. Kena potong bahagian yang mati. Macam mana buat teknikal nak buat tu, itu pandai-pandai. Tapi nak selamatkan yang hidup tadi, kena potong bahagian yang mati, kata ulama yang pertama. Dua orang ni muslimat tadi balik, sampai tengah jalan mereka sembang, bincang dan sebagainya. Akhirnya teringat, kalau sekiranya kita cari seorang lagi ulama, ambil pandangan yang kedua bagaimana. Bila mereka setuju, lalu mereka cari ulama yang kedua. Bila jumpa ulama yang kedua sebut, oleh kerana ada pandangan yang pertama disebut oleh yang lain tadi, dia kata pandangan saya tidak begitu, kerana nak potong bahagian mayat adalah satu tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama, sebab menyakiti mayat ini adalah suatu yang haram, kata ulama yang kedua. Maka nak selamatkan keadaan, dia kata kena potong bahagian yang hidup. Ulama pertama kata potong yang mati, ulama kedua kata potong bahagian yang hidup. Balik jumpa dengan muslimat yang tangan masih melekat di bahagian sulit mayat tadi, lalu mereka ceritakan, muslimat tadi respon, dia kata takkan kita nak buat benda yang haram, takkan nak potong bahagian mayat yang pastinya haram, kata ulama yang kedua tadi, yang pertama tadi. Bila dengar kalimah tadi, dua muslimat tadi kata, kalau begitu nak potong bahagian yang hidup, bahagian tangan tuan, bahagian tangan kamu, nak lapah di bahagian yang berkenaan. Kata muslimat tadi, dia kata aku datang mandikan mayat ni pun kira okey dah, takkan tangan aku pula nak kena potong, dia kata. Jadi tak boleh nak selesai masalah tadi. Bila tak boleh selesai, mereka bincang, duduk, sembang, akhirnya ambil satu keputusan. Oleh kerana ada satu lagi ulama yang belum dirujuk dalam masalah ini, sedangkan ulama ini adalah tempat rujukan para ulama yang lain, maka dia kata elok kita dapatkan pandangan daripada dia, iaitulah daripada Imam Malik. Bila setuju nak ambil pandangan Imam Malik, mereka pergi ke rumah Imam Malik. Bila jumpa dengan Imam Malik dengar isu yang berlaku, masalah yang timbul, lalu Imam Malik kata, biar aku masuk dahulu ke bilik aku untuk aku solat sunat 2 rakaat. Minta bantuan daripada Allah, minta ilham daripada Allah. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada aku, beri satu gambaran macam mana cara nak selesaikan masalah kamu. Imam Malik pun masuk dalam bilik dia, ambil wuduk, solat. Lepas solat dia minta doa kepada Allah, dan selesai daripada doa tadi, dia keluar jumpa dengan muslimat. Dia beritahu pada muslimat 2 orang tadi, dia kata nak selesai masalah ini pada pandangan aku. Setelah aku solat tadi, aku doa kepada Allah, nak selesaikan masalah ini, kamu kena cari seorang tukang sebat, dan kena sebat di belakang muslimat yang tangan dia melekat di bahagian yang berkenaan tadi dengan 80 kali sebatan. Lagi teruk daripada yang pertama dan yang kedua.
Baliklah dua orang ni beritahu kepada muslimat yang tangan dia melekat tadi. Bila dia beritahu, tiba-tiba muslimat yang berkenaan tidak respon. Tak kata ya pun tidak, tidak pun tidak, kata setuju pun tidak, tak setuju pun tidak. Bila dia diam dalam tempoh beberapa minit, tiba-tiba dua orang muslimat tadi ambil satu keputusan, nak selesai masalah ni kena terima pandangan yang dibuat oleh Imam Malik. Dan respon daripada muslimat yang berkenaan diambil berasaskan kepada as-sukut alamatur ridha. Diamnya dia adalah tanda dia bersetuju dengan pandangan yang diberikan oleh Imam Malik tadi. Lalu ditutupnya aurat muslimat yang berkenaan, kemudian mayat tadi ditutup juga aurat yang sempurna, lalu dicari tukang sebat dan dibawa masuk, dan yang berkenaan sebat di belakang muslimat tadi sebanyak 80 kali sebatan. Dua muslimat ni tukang bilang, sekali, dua kali, tiga kali, sampai ke 79. Bila tukang sebat tadi memukul di belakang, menyebat di belakang muslimat tadi yang ke-80, tiba-tiba tangan yang melekat di bahagian sulit mayat tadi terlepas dengan secara automatik. Mereka heran, tapi oleh kerana mayat ni dah lama, lalu mereka sempurnakan memandikan mayat tadi, dikapankan, kemudian disembahyangkan dan dikebumikan. Selesai urusan pengkebumian, tiga orang muslimat, dua orang, tukang sebat tadi seorang datang jumpa dengan muslimat yang berkenaan. Dia kata, boleh cerita tak apa sebenarnya isu yang berlaku? Lalu muslimat tadi kata, sesungguhnya Imam Malik adalah merupakan anugerah Allah untuk kita pada zaman kita. Pada zaman ini Allah Ta'ala bawakan Imam Malik untuk kita kerana dia adalah di antara manusia yang menyelamatkan keadaan. Orang tak faham, tukang sebat pun tak faham, dua muslimat kawan dia pun tak faham. Bila mereka tanya apa cerita sebenarnya, lalu muslimat tadi sebut, dia kata, waktu aku sedang membasuh bahagian sulit mayat tadi, tiba-tiba syaitan menerjah masuk dalam pemikiran aku, sehingga aku tersebut, aku terkeluar suatu perkataan hasil daripada bisikan syaitan tadi, di mana aku menyatakan barangkali mayat yang sedang aku mandikan ini mayat yang pernah berzina, yang melakukan hubungan tanpa kebenaran agama. Dia sebut kalimah itu dan perkataannya itu didengar oleh telinga dia sendiri, walaupun dua muslimat lain tak dengar, tapi dia dengar. Bila dia sebut kalimah itu, orang yang menuduh ini mengikut kaedah Islamnya, dia kena bawa 4 orang saksi. 4 orang saksi. Dan saksi tadi mestilah mempunyai syarat-syarat, menepati syarat-syarat yang disebutkan oleh agama. Mesti lelaki, 4 orang tadi mesti lelaki. Kalau seorang perempuan tidak dibenarkan, mereka mestilah ada sifat al-adalah, mestilah bersifat adil, tidak melakukan dosa-dosa kecil, tidak mengekalkan dosa kecil dan tidak melakukan dosa besar. Mereka mestilah ada sifat aqilun balighun, mereka mestilah akil dan baligh, dan syarat-syarat yang lain. Oleh kerana yang menuduh tadi itu tak dapat nak bawa saksi, maka Allah Ta'ala kifaratkan kepada dia suatu ujian, iaitulah tangan dia melekat di bahagian yang berkenaan. Orang yang tak dapat bawa saksi dalam soal menuduh orang melakukan zina dan sebagainya itu, maka hukumannya adalah sebat sebanyak 80 kali sebatan. Ya, itu sebab Imam Malik bila dia minta doa kepada Allah, minta ilham daripada Allah, Allah bagi sesuatu yang boleh menyelesaikan masalah pada masa itu. Yang kedua, tuan-tuan, secara ringkas pada tengah hari ini, ialah peristiwa yang berlaku kepada seorang lagi ulama, iaitulah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini terkenal dalam zaman dia, masyarakat dia, seorang yang tegas, seorang yang berprinsip. Kalau dia sebut pandangan dia, untuk dia tolak pandangan dia, menerima pandangan yang lain, maka orang lain kena bawa hujah, mengatasi hujah dia. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga sikap dan pendirian Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak disenangi oleh setengah-setengah pihak, termasuklah pihak istana pada zaman. Satu hari istana panggil Imam Ahmad bin Hanbal
kemudian minta supaya Imam Ahmad bin Hanbal ini ubah sikap dia, ubah pendirian dia, ubah pandangan dia, supaya menerima pandangan yang dipegang oleh pihak istana. Imam Ahmad minta supaya hujah dia itu dimatikan dengan hujah juga. Pihak berkenaan tak dapat nak bagi hujah, lalu Imam Ahmad kata dia committed, dia iltizam dengan pandangan dia. Saat itu dia disebat, di belakang dia dipukul. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pengsan. Dan pernah berlaku dalam sejarah Imam Ahmad bin Hanbal ini, tuan-tuan, di mana dia pernah dibicarakan dengan sebab pandangan dia. Bila dibicarakan, mahkamah mendapati dia bersalah, pandangan dia itu salah. Akhirnya dia dijatuhkan hukuman penjara. Beberapa tahun lamanya Imam Ahmad duduk dalam penjara. Masa duduk dalam penjara, dia banyak muhasabah diri dia, dia banyak muraqabah dengan Allah, dia banyak memahamkan diri dia tentang agama ini dengan tafsiran-tafsiran dan sebagainya. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal dari segi fizikal dia terlalu banyak berubah bila dia berada dalam tahanan pada masa itu. Lama dia duduk dalam penjara ni, tuan-tuan, bertahun lamanya. Akhirnya ada pada satu hari satu pegawai daripada penjara datang jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia beritahu Syekh, dia kata besok tuan akan dibebaskan. Imam Ahmad bin Hanbal rasa seronok, syukur kepada Allah. Ya, malam itu malam akhir dia di penjara. Disebutkan dalam kisah dia bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal menghabiskan banyak masa dia dengan Allah. Solatnya, zikirnya, wiridnya, Qurannya, munajatnya, doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya terlalu sedikit pada malam akhir itu. Besoknya, ya, saat dia dibebaskan, Imam Ahmad bin Hanbal sempat lagi angkat tangan berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala istiqamahkan dia dengan Islam, tidak menguji dia dengan sesuatu yang tidak mampu dihadapi. Dan Imam Ahmad bin Hanbal juga berjanji, pada hari itu dia berjanji kepada diri dia sendiri untuk dia tidak memperkenalkan diri dia kepada sesiapa. Orang kenal, orang tak kenal, dia tak akan perkenalkan diri dia. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Bila nak bebas daripada tahanan, ada satu pegawai datang, dia beritahu Syekh, biarlah saya hantar tuan balik ke rumah. Barangkali tuan lupa jalan nak balik. Dah lama duduk kat sini. Barangkali bila nak balik nanti tak jumpa cari jalan. Tambah sekarang ni flyover pun banyak, takut tersesat. Ya, tambah je tu. Imam Ahmad bin Hanbal kata tak apalah. Aku rasa terlalu rindu untuk tengok bagaimana indahnya ciptaan Allah di luar daripada tempat yang aku sedang berada pada saat ini. Dia nak tengok pemandangan, kecantikan, keindahan alam. Imam Ahmad pun jalan. Jalanan dia itu ambil masa yang lama, tuan-tuan. Masuk Zuhur dia sembahyang Zuhur, masuk waktu Asar dia sembahyang Asar. Dan sampai senja perjalanan dia tak sampai lagi. Sehingga dia dengar waktu azan Maghrib. Ada azan, suara azan kedengaran dan dia mencari di mana suara itu. Akhirnya dia temui di satu masjid, lalu dia pun masuk ke masjid berkenaan. Dia ambil wuduk. Lepas selesai ambil wuduk, tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal naik atas masjid tadi. Waktu dia sampai di tangga masjid, waktu kaki dia mula melangkah masuk dalam masjid, Bilal sedang qamat. Ya, habis qamat, orang tengok kedatangan Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi seorang pun daripada kalangan mereka tidak mempelawa, tak offer kepada Imam Ahmad supaya naik jadi imam. Tak ada yang offer dia naik jadi imam. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama yang besar, seorang ulama yang hebat. Sebab apa? Sebab orang tak kenal dia. Lalu sembahyang. Imam Ahmad bin Hanbal jadi makmum biasa. Jadi makmum biasa. Selesai sembahyang, Imam Ahmad bin Hanbal ambil plastik beg dia bawa tu, lalu duduk tersandar dekat dinding masjid di belakang. Oleh kerana terlalu penat, terlalu letih, tuan-tuan,
Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal terlena. Terlena. Bila terlena, badan dia oleh kerana terlalu letih dengan faktor usia dia, badan dia tu semakin condong, akhirnya jatuh ke lantai. Terbaring di lantai, sempat lena juga. Masa dia lena beberapa second tadi, tiba-tiba datang satu hamba Allah tepuk bahu dia. Syekh, suara tadi. Imam Ahmad buka mata dia, tengok ada satu hamba Allah dekat dengan dia. Kata orang yang kejutkan Imam Ahmad ini, dia kata, Syekh minta maaf, saya sampaikan peraturan masjid kita di sini, di mana masjid kita tidak membenarkan sesiapa tidur di dalamnya. Peraturan masjid kami tak boleh tidur kat dalam. Imam Ahmad kata, aku ni musafir, izinkan aku untuk istirahat buat seketika. Imam Ahmad sebut, dia kata, minta maaf tuan, itu peraturan di sini, saya cuma sampaikan. Imam Ahmad ambil beg dia, keluar daripada pintu masjid, sandar dekat dinding di luar, di koridor masjid. Bila dia sandar di koridor masjid, tiba-tiba badan dia semakin jatuh dan akhirnya terbaring juga. Dia terlelap sekejap dan orang yang sama datang kejutkan dia. Syekh, dia buka mata, ya. Dia kata minta maaf, tak boleh tidur kat sini. Dia kata, tuan tadi kejutkan saya tidur kat dalam, saya dah keluar. Dia kata, memang peraturan kami tak boleh tidur dalam masjid dan di luar, di koridor masjid. Allah, dia kata. Kalau begitu tak apalah. Cuma aku nak minta izin malam ini. Ya, nak minta izin pada malam ini untuk aku bermalam dalam kawasan area masjid. Tidak dalam masjid, tidak di koridor masjid, tapi dalam area masjid, di mana digazetkan itu kawasan masjid, maka aku akan bermalam di situ. Sebab aku nak sedikit jaminan keselamatan, sebab aku tak biasa dalam situasi lokasi seperti ini. Kata pegawai masjid tadi, dia kata, minta maaf tuan, peraturan kami dalam masjid tak boleh tidur, di luar masjid tak boleh tidur, dalam kawasan area masjid pun tak boleh tidur, sebab banyak kecurian yang berlaku. Mak Ahmad kata, gitu mohon aku. Mak Tua Kelantan kata, sampai begitu sekali peraturan kamu? Minta maaf, saya sampaikan. Imam Ahmad kata, tak apalah, kalau itu peraturan saya akur. Cuma saya nak minta izin, saya nak naik semayang bersama berjamaah isyak dengan ahli jamaah yang lain. Naik. Bila masuk waktu semayang, dia pun ikut semayang, cuma dia pergi duduk saf depan. Imam Ahmad pergi duduk saf depan. Lepas imam selesai beri salat isyak, tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal bangun. Dia bangun, dia berdiri, dia sampaikan sedikit ucapan. Dia kata, aku ni seorang musafir, datang daripada satu tempat yang agak jauh, dan perjalanan aku masih jauh. Ada tak di kalangan tuan-tuan yang sudi untuk ambil saya menjadi tetamu tuan-tuan pada malam ini? InsyaAllah saya tidak lama bermalam. Besok lepas selesai solat subuh, saya akan berangkat meneruskan perjalanan. Ada tak di kalangan tuan-tuan yang sudi untuk ambil saya jadi tamu, sebab saya datang jauh daripada Besut? Bila Imam Ahmad sebut begitu, tak ada orang pun yang sanggup untuk ambil dia jadi tamu. Curi dekat sebelah, Syekh entah ambil. Ana tak boleh Syekh, ada mesyuarat malam ni. Entah, ana ada tahlil, yang tu ada macam-macam alasan yang direka. Tak ada orang nak ambil Imam Ahmad bin Hanbal, sebab Imam Ahmad bin Hanbal situasi fizikal dia itu tidak memberikan kekuatan untuk orang ambil dia jadi